masa yang sama bisnes dan sebagainya. Tetapi kalau orang tu boleh tu baguslah. Namun demikian pada saya lah lebih baik kita concentrate dalam satu bidang pada sesuatu masa kerana bukan semua orang yang Allah takdirkan berjaya dalam satu masa. Terima kasih. Ya Tuan, saya setuju Tuan. Mungkin kalau pelajar lepasan SPM ni dia buat bisnes online, dia akan jadi ke arah nampak duit kan. So dia tak akan nak belajar lah. Betul tak Tuan? Betul-betul. Ya Tuan, saya pergi ke soalan seterusnya Tuan. Apakah teknik belajar terbaik di universiti bagi memperoleh keputusan cemerlang Tuan? Oh, ini kena tanya universiti ni. Ah, Okey, apa beza belajar SPM dengan belajar universiti? Okey, belajar SPM pada saya bergantung kepada cikgu. Tetapi belajar universiti bergantung pada diri sendiri. So kalau sejauh mana kita kemahuan tu akan menentukan sama ada kita berjaya atau bergagal. Saya cukup takut satu stigma pelajar yang cemerlang SPM, mereka juga akan cemerlang di peringkat universiti. Ini merupakan satu pahaman pandangan yang salah. Jadi orang yang boleh berjaya di universiti ini ialah orang yang boleh berdikari dan boleh disiplin. Berbeza dengan di peringkat SPM. Itu pandangan saya. Ya Tuan. Ya. Boleh dengar Tuan? Saya dengar. Tuan, kita rehat dulu boleh Tuan? Boleh. Tuan minum air dulu apa? Okey. Ya? Pukul 3.30 kita masuk balik boleh Tuan? Boleh. Okey. Okey, masih Tuan. Terima kasih. Eminent, credible, sustainable. A global revolution in a truly competitive millennium. Hello. Dedication and commitment are the essence in facing challenges and fulfill hopes. Intellectuals play the most significant role in the creation of frameworks for future sustainable development. This is the pledge of University Utara Malaysia. Managing means managing a huge number of people, how to position them, how to make them work, how to make them contribute to whatever it is that you want to achieve. So it is necessary for us to have a university that focuses on management. Management is the embodiment of University Utara Malaysia, UUM. Management that is based on thought and intellectual, where art, science, and craft meet. At UUM, the holistic educational ecosystem is not merely to produce alumni, but to lay the foundation for future leaders. Since its inception, UUM strives to produce graduates who are not only knowledgeable, but also thoughtful and devoted to their families and all stakeholders. With a high level of integrity, we hope the contributions of UUM graduates to the region, people, country, and also at the international level to bring positive impact now and also in the future. Emphasis is given to the advancement of the Fourth Industrial Revolution, IR 4.0. The world sees UUM as an institution of higher learning, equipped with a state-of-the-art facilities, smart campus, and folded by nature. UUM
champions the voice of its students. It is the voice of future intellects. So as a student graduating, especially from University Utara Malaysia, which is actually the management university, we need to make sure that they are actually equipped with all these proficiency. If you look at the world now, people are talking about sustainability, go green. So UM is in the right place, greeneries, and the environment is certainly very conducive to get the students to learn, to absorb knowledge. The educational reform has placed UUM as a credible institution regionally and internationally. Humanizing education becomes our focal point, thus giving a universal value to knowledge, virtue, and service. Research and innovation by its academic fraternity are undertaken with seriousness, not merely to fulfill the academic requirements, but to be at the forefront in shaping the industry. More than 100 million ringgit worth of research grants invested, and more than 7,000 academic publications in the field of management and business produced in the last 5 years. Facilities and amenities provided feature the latest in smart technology, complementing the tranquility of the lush green campus surroundings. First-class infrastructures within the exquisiteness and splendor of nature showcase the education ecosystems at its best. The facilities, the environment, actually creating individual holistic skills from the perspective of academic, professional, as well as the social skill. We believe in developing students holistically that can serve the society and country as its future leaders with the highest integrity and professionalism. I'm actually happy to see how exactly University of Malaysia have evolved itself to become a highly ranked university. University Utara Malaysia, over the past 3 decades, has earned its own place by providing the highest quality of education and is marching forward towards achieving greater success and greatness. With the various awards and accreditations received, the future is certain and bodes well for the university. The royal patronage with the Kedah Royal House indeed provides vital publicity for the important work done at the university and allows the enormous achievements and contributions to society being recognized. UUM is a unique environment where emphasis of is not just purely on academics. In this case, academics, sporting excellence, spiritual excellence, and by then, I guess we could live up our motto of Budi Bakti. I love UUM, and I'm proud to say that I graduated from UUM. UAM is the jewel valley of the North Malaysia. Ilmu Budi Bakti. University Utara Malaysia, the eminent management university. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube aku Baik. Untuk video kali ni aku nak share sebab kenapa aku pilih Universiti Malaysia untuk melanjutkan pengajian degree aku kat sana. Universiti Utara Malaysia ni terletak kat mana? Universiti ni terletak di Sintok, Kedah. Di dekat dengan ujung dunia Utara Malaysia. Tapi jangan risau, kau jangan risau. Nampak je ujung ni macam jauh daripada mana tak. Dia
dekat je dengan besar, bayangkan dekat jangan bayangkan jauh. Jangan ada pekan yang terdekat, bandar yang besar sikit ataupun tempat yang ada mall dan sebagainya untuk orang tengok wayang adalah Aman Central di Alustar Kedah. Letak dalam tengah jam hingga 40 minit jarak dia. Tapi aku tak nak cerita tu, aku nak cerita kenapa aku pilih UM. Sebab pertama ada penginapan dia. So dari segi penginapan dia ni, aku yang tertarik sangat semester 1 hingga habis pengajian, tak habis pengajian sehingga sebelum korang pergi ikut ataupun latihan industri, ada penginapan dalam kampus yang kau boleh stay kat situ sampailah. Faham tak? Faham komen kat bawah. Untuk abang masuk ni, mungkin melalui UPU. Macam aku dulu, aku lepas semester, so aku isi UPU dan alhamdulillah dapat tawaran masuk EM dan dia ada penginapan. Semester 1 sampai semester 6 aku ada dalam kampus. Tadi pergi kelas, balik kat bilik. Okay, asrama aku. Semester 7 aku latihan industri kat Alustar. So tak duduk kat kampus lah. So untuk penginapan ni, poin dia adalah kau belajar lah kat situ, awal sampai habis kau akan ada asrama. Jangan risau, UM akan sediakan. Yang aku belajar dululah, sekarang aku tak tahu macam mana. Aku teruskan pada poin yang kedua. Poin yang kedua, benda yang paling penting dalam hidup kita sekarang ni adalah internet. Yes, you ada wifi di sekitar kampus dia. Sorry aku gagak sebab aku tak ingat balik yang kampus dulu. Okay. So sekitar UM ni, kebanyakan bangunan dia boleh katakan semua bangunan ada wifi. Kalau ada yang tak ada tu aku minta maaf disebabkan kebanyakan tempat yang aku pergi alhamdulillah ada wifi, tapi aku pergi dengan mobile data. Yelah, kita kena faham benda ni dari segi teknikal, coverage internet dan sebagainya. Tapi yang pergi internet memang terbaik, jangan risau. Dan poin ketiga adalah kau nak pergi kelas kan, nak naik apa? Campus ni besar. Okay, korang boleh tengok map ni yang aku tunjuk kat screen sekarang ni. Map dia bentuk race dan road yang bentuk race tu adalah laluan untuk ke kelas dan ada juga laluan ke Inasif ataupun Inasif. Inasif ni maksud dia inapan siswa. Senang cerita asrama tempat student tinggal. Macam aku dari inapan siswa Al-Bukhari. Asrama Al-Bukhari lah. Yayasan Inasif. Belik-belik dah sebut. Yayasan Al-Bukhari. Okay. Tu artinya asrama nombor 14 sama dengan birthday aku. Kaitannya. Tu adalah dari segi penginapan dia. Oh sorry, aku nak cerita pasal bas. Okay, untuk bas tu dekat Inasif, setiap Inasif akan ada, tak semua Inasif macam dia ada by laluan. Macam aku laluan ni ada bas akan tunggu di beberapa bus stop. Macam aku laluan si memang ada satu bas akan tunggu di bus stop. So dia bukan satu bas tapi banyak bas untuk pagi student nak pergi kelas kan. So biasanya mostly bas akan banyak tunggu pagi untuk bawa student ke kelas. Aku yang bangun awal sangat untung sebab orang naik bas tak ramai orang. Sebab ramai student biasanya akan lambat. Itu normal lah kat UM. Tapi aku nasihatkan yang mana tengok video ni yang masuk UM, bangun awal, naik bas awal supaya korang pergi kelas tu tak stres, tak terimpit-impit dengan orang yang sangat ramai. Okay? Itu nasihat aku. Yang bestnya, bas ni dia akan hantar korang pergi ke kelas yang korang nak pergi. Sorry kalau aku cakap ni tak jelas sebab video ni memang aku tak plan tapi aku nak sharekan pengalaman. Sebab masih belum terlambat. Sebab masa video ni dalam keadaan pandemik COVID-19, student ada kat rumah, mungkin student terutama adik-adik yang baru register masa COVID itu, korang tak dapat masa lagi pergi ke campus, tapi mungkin video ni boleh bantu sedikit gambaran je lah. So, tapi saya minta maaf kalau tak dapat clear ataupun korang tak faham. Tapi kalau korang nak tahu apa, boleh tulis kat bawah poin-poin apa yang korang nak. Aku cuba buat video untuk korang. Okay. So itu saja daripada aku. Oh tapi sebelum tu, aku student Sains Multimedia. Alhamdulillah dah tamat mengajar sebab grad tahun 2020 ni. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 aku tak mendoakan orang baru masuk study ni selamat maju jaya dan aku minta korang doa untuk aku juga terus jaya dan kejayaan aku insyaAllah. Okay, kita tunggu Tuan Saidi kita masuk dulu dan kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Okay. Terima kasih. Okay Tuan. Okay, better. Kita terus dengan soalan seterusnya Tuan. Okay. Daripada audien Tuan. Ya, ya.
tadi tuan ada ni apa nak tanya. Dia berminat dalam bidang teknikal tuan. Seperti yang tuan sebut dengan soalan-soalan sebelum tadi. Dia nak tanya apa pandangan tuan jika dia teruskan pembelajaran di Akademik Binaan Malaysia tuan, di Sintuk tuan. ABM. Okey. Ya tuan. Okey. Kalau dia betul-betul berminat dengan bidang binaan, pada saya tidak ada masalah, dia boleh teruskan kepada Akademi Binaan Malaysia. Kerana macam kita tahu, negara kita ialah negara yang masih negara membangun dan projek-projek pembangunan masih lagi antara perkara yang cergas lah. Jadi kalau dia terlibat secara langsung dalam Akademi Binaan Malaysia di Sintuk, kalau dia mempunyai kecenderungan dalam bidang tersebut, boleh teruskan. Baru-baru ni saya jumpa ada seorang title dia ibu tunggal, umur 32, 33. Saya tanya, adik kerja apa? Dia ada anak 5 orang anak, ibu tunggal tapi masih, saya ingat dia umur dalam 25. Tapi perempuan dia umur dia 33 tahun. Saya tanya dia kerja apa? Dia kata jangan terkejut kalau saya bagi tahu kerja saya. Saya mesti dia ingat. Mesti kerja-kerja something yang macam illegal sikit lah sebab dia kata jangan terkejut. Kalau lepas tu saya tanya kerja apa sebenarnya? Bayangkan dia kerja bawa lori tayar 10, maksudnya yang lesen e-pool tu, memang lori yang heavy, yang besar tu, orangnya kecil saja. Jadi saya tanya siapa you kerja yang macam ni? Dia kata sebab saya minat. Dan satu lagi, gaji dia lumayan. Berbanding dengan kalau saya perempuan ni, dia kata saya hanya pergi jadi pembantu kedai tu, gaji dia kurang. Yang bawa lori ni gajinya mahal. Dia kata sesuai saya nak jaga anak saya 5 orang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita akan bagi tahu kalau perempuan kerjanya begini. Maksudnya kita akan buat klasifikasi berdasarkan gender, berdasarkan bangsa dan sebagainya. Tetapi untuk pada masa akan datang, kita tidak boleh kata orang ini kerja yang macam ni. Tetapi bergantung pada saya. Kalau orang tu mempunyai minat, keazaman dan dia minat dalam bidang pembinaan dan sebagainya, pada saya why not? Kalau sekarang ni kalau kita tengok orang contohnya dia buat design secara online, dia publishkan dia punya di media maya dia, akhirnya ramai orang yang suka dengan design tersebut dan engage dia terus. Dia tak tanya kamu ada lesen ke, tak ada lesen ke, pandai buat ke, pengalaman. Hanya dia tertarik dengan design rumah contohnya yang hanya dipaparkan dalam contohnya dalam WhatsApp, dalam Facebook ataupun dalam dalam TikTok dan sebagainya. Itu menjadi sebahagian dari promosi ataupun marketing yang dia buat. Jadi pada saya sekarang ini kita jangan, yang penting ialah kita tahu apa keupayaan kita dan ke mana yang kita boleh buat. Jadi pada saya kalau dia minat dalam binaan, dia proceed, dia go ahead untuk belajar di Akademi Binaan dan sebagainya. Maksud. Ya tuan, terima kasih dengan jawapan yang bagus tuan. Dan saya teruskan dengan soalan audiens lagi tuan. Daripada segi pengalaman tuan, audiens tanya kos jurutera, universiti manakah yang paling bagus tuan dan yang paling terbaik untuk dia pilih tuan? Okey, saya tidak ada data sebab ini soalan data ni saya tak study berapa dia punya kos dan sebagainya. Tetapi kalaulah IPTA di Malaysia ini, kebanyakannya kita boleh katakan bahawa kos dia ialah yang mampu kita belajar, dan yang kedua kita biasanya lah yang kita akan dapat IPTA yang ni
PTPTN tu yang kita akan dapat tu biasanya boleh cover. Cumanya kalau nak tambah sikit-sikit tu ibu bapa boleh. Biasanya universiti-universiti kejuruteraan ni macam UTM, UTM, UiTM pada saya lebih kurang sama. Jangan jadikan kos ni merupakan sesuatu yang menyekat kita punya minat dan sebagainya, kerana biasanya lah kalau pelajar yang tak boros, contoh mula-mula kita dapat duit PTPTM, kita buat apa mula-mula? Biasa ya kalau pelajar universiti. Biasanya dia akan beli motor. Motor roughly 8 ke 10 ribu. Jadi kalau 8 ke 10 ribu, jadi kita telah pun menggunakan satu dana yang besar untuk belajar. Tetapi duit PTPTM adalah duit yang bukan untuk beli motor. Jadi jangan silap. Sepanjang 4 semester ataupun 8 semester ni, kita janganlah guna duit PTPTM untuk beli motor, untuk nak beli handset yang mahal-mahal, nak beli laptop yang mahal-mahal. Kalau orang pakai laptop yang mahal ni, saya pun tak tahu sangat. Telefon yang mahal, untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Jadi kena utamakan yang sebenarnya. Utamakan yang sebenarnya. Laptop belilah yang boleh guna je, bukan yang nak you tunjuk brand iPhone yang mahal lah. Saya tak mau mention brand, nanti tak baik lah. Tetapi kita kena tahu di mana keutamaan kita. Terutama yang dapat PTPTN dan sebagainya. Jadi nasihat saya, jangan jadikan kos pengajian itu merupakan penyekat kepada keputusan yang kita buat. Biasanya anak-anak orang Melayu ni macam saya ni, dia kata susah nak pergi study kalau kita tak ada motor. Jadi keputusannya beli motor. Untuk maklumat, kebanyakan universiti, saya nak reward sikit lah, Universiti Utara Malaysia. Semua UUM ni, semua ada bas, semua ada, di setiap kolej tu ada kemudahan, semuanya komplit. Kalau di kolej tu dia tak perlu pun ada transport. Sehinggakan ada semualah kemudahan. Tapi kalau dah pandai sikit, rakan-rakan kolej tu pun dia buat sewa kereta. Tak percaya tanya Aizat. Ada kawan-kawan dia yang sewa kereta, dia buat bisnes sewa kereta. Dah sewa kereta tu 4 orang, dia sewa kereta, tak ada dia pergi Alor-Star, pergi Kangak kalau boleh makan laksa dan sebagainya. Dah jadi satu bisnes. Jadi maksudnya tak perlu pun beli motor mahal-mahal, tak perlu pun beli kereta dan sebagainya. Sebab gunakan peruntukan yang diberi itu ataupun pinjaman. Sebab benda tu pinjaman tau. Bukan beasiswa. Pinjaman itu untuk kegunaan pembelajaran. Itu jawapan saya. Terima kasih. Ya betul Tuan. Saya setuju Tuan. Kebanyakan bila dapat duit PTPTN Tuan akan beli handset, handphone yang mahal, laptop yang mahal kan, untuk tunjuk pada kawan-kawan. Yang pasal kereta tu Tuan, betul Tuan. Itu orang kata nak cari duit lebih kan, ada kereta jadi bagi sewa. Jadi yang yang penyewa ni kesian lah Tuan. Okey Tuan, saya teruskan dengan soalan seterusnya Tuan. Jika pelajar lepasan SPM Tuan dapat tawaran kerja kerajaan, adakah dia perlu bekerja dahulu atau menolak tawaran tersebut semasa dia belajar Tuan? Semasa dia duduk di universiti, dia dapat tawaran kerja kerajaan, sama ada dia nak menolak tawaran kerja tersebut ataupun dia nak teruskan dengan belajar dia Tuan. Apa pandangan Tuan? Okey, kalau dalam forum ini, saya tengok nama yang ada dalam ni Muhammad Samsul Izani, Muhammad Faiz Sulaiman. Katalah Muhammad Faiz, dia dapat dalam masa yang sama dia dah belajar, dia dah masuk matrikulasi, dia dah matrik KMK, kata. Tiba-tiba dalam masa yang sama dia dapat pegawai JPJ. Ataupun dapat pegawai custom. Sebab saya pegawai custom, saya sebut pegawai custom. Pada masa tu dia tiba-tiba dapat tawaran.
Lepas tu dia akan bagi tahu kepada mak dia, kalaulah kita belajar belum tentu dapat kerja. Kalau kerja dah tentu dapat kerja, dah boleh sambung anytime. Nanti boleh sambung PJJ dekat UUM dan kerja boleh carry on. Dan mak dia akan kata betul juga, kalau yang kerja pun, yang belajar habis pun belum tentu dapat kerja. Saya tak mau kata tak betul mana-mana, saya tak maulah kata dah dapat kerja jangan kerja lagi. Cumanya kalau saya jadi Faiz, saya nak jadi apa di masa depan? Saya fokus. Katalah Faiz nak jadi lawyer. Jadi dia punya keazaman dan kekuatan semangat ni, dan dia tahu kalau dia belajar